Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala al-Mustafa Sayyidina wa Habibina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ila yaumiddin. Yang berbahagia mengurusi majlis yang dikasihi yang Datuk Tuan Haji Ibrahim, Datuk Tuan Ibrahim ya, bin Tuan Man selaku Naib Presiden PAS, Tuan Imam kita, Tuan Rumah, petugas-petugas parti, hadirin hadirat dan jiran-jiran yang saya hormati dan kasih sekalian. Kita masih dalam rangka kempen pilihan raya bagi pilihan raya kecil Pangkalan Kubur. Pada malam ini saya hanya ambil 1-2 tajuk saja. Tajuk yang pertama tentulah tentang royalty petroleum. Walaupun gambar saya, spanduk saya pun banyak juga di sini ya. Rata-rata ada spanduk ambo. Ambo ucap terima kasihlah pada Barisan Nasional bubuh gambar ambo. Jadi sekurang-kurang orang Pangkalan Kubur kenal lah apa nama ni, Husam bin Musa, kerana ada gambar-gambar ambo digantung di banyak tempat dalam Pangkalan Kubur ni. Royalty petroleum ni adalah hutang Barisan Nasional. Kalau kita nak kata pengkhianatan Barisan Nasional pun boleh. Yang belum selesai lagi. Timbalan Perdana Menteri mari, dia cabar Kerajaan Kelantan. Dia kata Kerajaan Kelantan buat fitnah pada Barisan Nasional. Duit kita kata 12 bilion ni tidak betul. Kelantan tidak layak terima bayaran royalty. Dan kerana tu dia cabar Kerajaan Kelantan lantik audit. Diperiksa dia kata. Ada sungguh ke tak duit hak Kerajaan Kelantan kata ni. Datuk Mustafa pula jawab kemudian daripada tu lebih kurang sama lain dia. Cuma dia kata kerajaan pusat akan bayar duit wang ihsan. Kerana serabu duk dengar fitnah Kerajaan PAS Kelantan, kita akan bayar juga. Tapi bukan bayar royalty, bayar wang ihsan. Bukan bayar pada Kerajaan Kelantan, bayar kepada Majlis Agama Islam Kelantan. 50% lagi bayar kepada JPP. Baik. Kalau bolehlah masa pilihan raya ni ada 3 amalan lagi. Boleh ke tidak ambo dengan Datuk Pa ataupun Timbalan Perdana Menteri ni kita ada satu forum di Pangkalan Kubur ni. Buat satu pentah, Tan Sri Muhyiddin sebelah sana, ambo sebelah sini. Tan Sri Muhyiddin dia berasa dia besar, dia Timbalan Perdana Menteri. Dia tulis mari. Dia wakil ke Datuk Pa, pun tak apa, ambo terima. Datuk Pa sebelah sana, ambo sebelah sini. Kita buat satu pentah. Panggil semua orang Pangkalan Kubur tu baik. Boleh buat live dalam televisyen. Keselamatan boleh kita ada, insya-Allah. Selamat. Jadi ambo nak supaya kita ada satu forum. Nak panggil debat pun boleh, nak panggil forum pun boleh. Ambo akan cek fakta-fakta mengenai berapa kerja persekutuan kena bayar pada Kelantan duit minyak ni. Dan dia boleh jawab hak ambo kata. Jadi rakyat boleh tengok. Kalau dia ada copong televisyen, dia seorang kecek. Alik sini kita tak ada peluang nak berdebat dengan dia. Sedap semua lah. Nombor satu sekali cabaran Tan Sri Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri. Dari segi Akta Petroleum 1974, Petronas dan petroleum ni duduk bawah kuasa Perdana Menteri. Bukan kuasa kabinet, bukan kuasa Timbalan Perdana Menteri. Bila Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri nak buat cabaran ni, dia kena minta izin Perdana Menteri dulu. Kalau tidak, kalau kita buat seperti yang dia cabar, mungkin sekat kerana kuasa penuh duduk di Perdana Menteri.
Jadi nombor satu Amo nak tanya Tan Sri Muhyiddin, adakah dia sudah dapat izin Perdana Menteri buat cabaran tersebut? Kalau dia kata ada, saya nak jawab cabarannya. Cara yang jawab yang pertama adalah kita boleh minta Tan Sri Muhyiddin sendiri lantik, arahkan Ketua Audit Negara untuk buat audit bagi pihak Kerajaan Kelantan. Kerana dalam Perlembagaan Malaysia Fasal 6, Ketua Audit Negara telah diberikan kuasa. Ketua Audit Negara ni ada kuasa, dia boleh periksa mana-mana akaun dalam Seksyen 5D Akta Audit 1957, Seksyen 5D mengatakan bahawa Ketua Audit Negara ni dia boleh periksa harta anak syarikat yang dibentuk oleh kerajaan. Kalau anak syarikat tu 50% sahamnya adalah milik kerajaan, dia boleh periksa. Dalam kes ini Petronas 100% milik kerajaan. Tan Sri Muhyiddin boleh minta Ketua Audit Negara periksa. Hamba rasa setahun boleh siap pemeriksaan ini. Maknanya sidang belanjawan tahun 2015 untuk bajet 2016, setahun daripada sekarang, laporan audit ini boleh dibentangkan di Parlimen. Semua orang boleh tengok. Gapo yang audit kena periksa? Berapakah jumlah yang Petronas telah kaut minyak kita, dia jual minyak tu berapa bilion dia boleh? Daripada telaga kita yang ada, hak tindih dengan Sia, tindih dengan Vietnam, tindih dengan Terengganu, hak tak tindih langsung. Kita boleh tahu serta merta. Kita boleh tunjuk pada Tan Sri Muhyiddin. Jadi, bila kita buat tuntutan ini, bukan kita reka angka tu. Angka-angka ini ada dalam laporan tahunan Petronas tu sendiri dah. Berapa dia boleh daripada kawasan-kawasan tertentu, ada dalam laporan Alik Sia pun ada. Pasal Sia pun dia ada macam badan, macam Petronas. Bahkan asal mula kita tuntut ni, selepas tahun 2005. Bila pegawai-pegawai UPEN pergi mesyuarat di Jabatan Perdana Menteri, mesyuarat mengenai dengan hasil mahsul negeri-negeri di seluruh negara. Jabatan Statistik dia telah bentangkan satu akaun, satu statistik yang menunjukkan pendapatan negeri di seluruh negara, termasuk negeri Kelantan. Dalam laporan tersebut menunjukkan bahawa hasil pelombongan negeri Kelantan, petroleum, minyak dengan gas ni, kita semua tahu bawah pelombongan. Hasil pelombongan Kelantan telah meningkat kepada 5 bilion lebih. Hasil daripada minyak mula tubik dalam telaga hak tidak tindih dengan Siam di bumi selatan dalam perairan Kelantan. Bila kita buat tuntutan, Jabatan Statistik telah diarahkan untuk tidak publish dah, tak siar dah laporan ini. Dan hasil petroleum pelombongan bagi negeri-negeri itu telah dilonggokkan jadi hasil pelombongan negeri Pantai Timur. Hasil pelombongan Sabah, hasil pelombongan Sarawak. Kelantan, Terengganu, dia tak buat sorang-sorang. Dia masuk dalam negeri Pantai Timur. Jadi ini adalah satu pengkhianatan pada rakyat Kelantan. Saya bertanggungjawab dengan kenyataan saya ini. Bahawa Jabatan Statistik telah dilarang daripada menyiarkan hasil perlombongan mengikut negeri-negeri dalam laporan statistik tiap-tiap tahun. Di wilayah, di bangunan Wisma Persekutuan, kita ada pejabat Jabatan Statistik. Kita boleh pergi beli laporan statistik di pejabat ni. Tapi sejak tahun 2000 ni tak ada dah laporan mengenai dengan angka perlombongan bagi negeri-negeri Kelantan dan Terengganu seperti ada sebelumnya. Apa nak susuk ni? Saya nak minta Tan Sri Perdana Menteri jawab, Datuk Mustafa jawab. Apa susuk? Bapa tak boleh nak cetak mengikut negeri-negeri. Saya cabar Jabatan Statistik diizinkan untuk cetak laporan perolehan perlombongan mengikut negeri-negeri.
Tak payah kita buat audit setahun, kita boleh jawab sama sehari. Semua statistik ini sudah ada di Jabatan Statistik. Di Jabatan Kastam ada statistik ni. Kerana Jabatan Kastam diamanahkan kutip cukai. Cukai ni dikutip pada masa pengeluaran di laut. Sebahagian minyak Kelantan didaratkan di Songkla. Sebahagian lain dia guna FTSO. Kapal yang berlabuh di pangkalan terapung di tengah laut, gas ataupun minyak terus dimasuk ke dalam kapal. Tak didaratkan di Kelantan atau Terengganu. Terus dibawa untuk dijual. Tapi Kastam ada rekod dia. Dulu Kastam Terengganu kena kutip cukai daripada minyak dijual di tengah laut. Pegawai Kastam naik kereta daripada Kuala Terengganu mari Kota Baru, kena naik helikopter pergi ke tengah laut. Kita telah bangkitkan perkara ni dalam Dewan Kandungan Negeri Kelantan. Akhirnya Jabatan Kastam lantik pegawai suku khusus untuk Kelantan. Pergi ke tengah laut untuk semok jualan petroleum daripada perairan Kelantan kita hak Tuhan anugerahkan. Jadi Jabatan Kastam ada rekod. Berapa hasil? Saya minta Datuk Mustafa, minta Jabatan Kastam dedahkan rekod ni. Jadi pada situlah kita boleh tahu berapa hasil minyak kita. Daripada berapa hasil minyak kita tadi, kita boleh kira 5% royalti kita. Kita akan dapat angka dia. Bukan payah. Cuma dia kata, mung tak boleh kerana telaga minyak ni luar pada 3 batu. Hak ni cara berhujah budak-budak. Cara berhujah nak akhirat. Cara berhujah nak tolak rezeki rakyat Kelantan. Cara berhujah berdeki tak sebui hasil negeri Kelantan. Ini hujah orang khianat. Hujah orang nak mengkhianati rakyat Kelantan. Pasal Sabah dan Sarawak berapa bayar? Sarawak pun lebih pada 3 batu. Sabah lebih pada 3 batu. Dan masa Datuk Najib buat penjelasan dalam parlimen masalah 3 batu ini, dia berstandar kepada Ordinan Darurat 1960 ni. Ordinan Darurat 1966 dibuat untuk menentukan pentadbiran laut. Polis darat ni jaga sekat mana, polis marine laut jaga sekat mana. Bukan masalah menentukan sepadan minyak. Bukan menentukan telaga minyak kita lebih pada 3 batu tak boleh terima pitih. Ini masalah polis nak jaga sempadan. Darat sekat mana, laut sekat mana. Marine sekat mana, polis darat sekat mana. Dia berkaitan dengan ordinan darurat. Tak ada kena-mengena dengan petroleum. Tapi kalau nak guna juga ordinan darurat ni sebagai asas, nak guna juga sebagai cara nak sekat Kelantan ni boleh duit, ordinan darurat ni sendiri telah dihapuskan. Tak ada dah undang-undang darurat ni. Tokai di Malaya Perdana Menteri tak khabar. Tokai Datuk Stopa tak khabar. 2011 Datuk Najib sudah hapuskan. Ordinan darurat ni tak ada dah. Tak jalan dah. Macam mana Perdana Menteri menteri tak tahu benda ni. Duk kecek benda lapuk lagi. Undang-undang darurat tak ada dah. Tolong bukti kepada saya. Ada lagi undang-undang darurat ni Datuk Pa? Tak ada dah. Dia mau jangan duk kecek rakyat Kelantan macam rakyat Kelantan ni bodoh sangat. Tak ada seorang habuk mengaji, tak ada seorang habuk reti. Tak ada seorang habuk tahu. Macam rakyat Kelantan ni bengong sangat. Undang-undang darurat hapus, dia sendiri tak khabar. Bila undang-undang darurat ni sudah tidak ada, sandaran undang-undang 3 batu nautika ni tak wujud dah. Tak wujud dah. Awak tak boleh nak guna dah. Akta darurat 1990 ni. Yang ada dalam Akta Petroleum 1974. 2 perkara je, 2 perkataan saja. Onshore, offshore. Darat dengan laut. Sama ada darat pun negeri boleh. Sama ada minyak laut pun negeri boleh. Itu dalam perjanjian. Berapa yang dia mau nak belik-belik nak tukar perjanjian tu? Lepas tu dah Kelantan ni tak ada. Tak layak. Berapa nak bayar wang ihsan? Nak bayar berapa? Bayar wang ihsan pula bayar ke dia sendiri. Apa ni? Dah bayar kamu sendiri, tak usah panggil gapa-gapa lah, mebuh. Ambil lah duit tu. Apa yang hidup tipu rakyat kata ambil duit minyak, bayar wang ihsan, bayar ke dia.
bayar ke JPP, bayar ke persekutuan juga. Apa kerja? Ini betul-betul tipu. Dia tak layak, tak usah bayar. Mu jangan ambil duit tu. Kasarlah sikit ambo tu. Nak pindah adik kakak, nak ngundi ni, biar apa hal lah. Adik kakak ni, perani adik kakaknya, kita wakil adik kakak ayat Kelantan ni, adik kakak orang Bangkalai Kubur, diberi peluang mengundi. UMNO letak spanduk, BN sokmo-sokmo. Belum pada BN, perikatan. BN baru tahun 74. Baiklah, tak apalah, tak sebalah. BN sokmo-sokmo. Hamba nak minta BN sokmo-sokmo tu selaka gila adik kakak BN sokmo-sokmo. Hak lepas dah. Hak esok ni nak ngundi ni, burilah kepas sekali. Lepas tu nak BN sama-sama pula, selaka gila. Tak ada masalah, mau nak sekali je. Hak sama-sama, teruskan. Tapi kalau nak pas sama-sama lepas ni pun tak apa. Tapi kalau tak stay pun tak apa, sekali je. Pasal, kalau adik kakak undi bulan, walaupun adik kakak orang dacing, kita boleh royak pada Datuk Najib, pada Tan Sri Muhyiddin, pada Datuk Stopak, memberutang rakyat Kelantan, selagi mu tak jelas realiti, rakyat Kelantan tak boleh terima demo. Jadi boleh pitihlah puak-puak kita. Bukan boleh pitih kepada kerajaan, pada orang politik, pada rakyat jelata. Amogi dah banyak tempat. Tapi satu contoh yang nak ambil ialah di satu wilayah di timur laut Cina. Wilayah ni baru 23 tahun buat terbit minyak. Tapi kerajaan wilayah ni telah ambil inisiatif. Dia waktu terbit minyak, dia proses sendiri minyak tu tempat tu. Satu contoh. Jadi Datuk Pak kena ingat, lain daripada masalah royalty, masalah minyak dengan gas kita ni, kita marahnya, kita nak soalnya, kita nak tanyanya, kita nak royaknya. Ialah minyak kita setiap habuk dia tak naik tempat kita. Dia rela wagi alik Sia, hak jauh, 230 km. Tempat kita 170 km. Sia jauh pada kita. Minyak dalam air kita. Dia wagi warnai alik Sia. Kerana apa? Kerana tak sewi rakyat Kelantan ni rasa nikmat daripada minyak ni. Ini bagi hamba rakyat Kelantan sebagai rakyat. Hamba tidak kecek sebagai orang politik. Hamba kecek sebagai rakyat. Hamba sedih. Hamba duka cita. Kalau demo awak naik minyak ni ke Kelantan, kilang minyak ada. Bila kilang minyak ada, catering kena ada. Bila catering kena ada, orang kerja kena ada, budak boleh cari makan. Budak boleh bawa lori, budak boleh kerja catering, budak boleh hantar kotak, budak boleh bergotu, budak boleh gani. Pejabat-pejabat akan ada. Majlis daerah boleh hasil. Jalan-jalan akan jadi besar. Orang kampung boleh tupai lalu. Pelabuhan akan hidup. Orang mengata air, orang mengata makan ni, orang mengata tong, orang mengata berapa. Rakyat boleh pedah. Budak-budak boleh kerja. Tapi dah kita atas koalisi, rakyat Sia boleh kerja. Rakyat Kuala Kubur tak boleh kerja. Pak kita kata Barisan Nasional baik, nak undi dia. Dia kakak jawab sendiri lah. Pak budak-budak kita terenggak tak ada kerja. Adalah kerja lebih kurang. Rumah batu ke apa semua. Tapi kalau di China kamu tengok, bila dia orang naik minyak ni, dia latih rakyat dia. Siapa lah ni dia boleh buat pelantar untuk buat terbit minyak. Satu pelantar 250 juta Amerika, satu pelantar. Lebih kurang 700 juta Malaysia. Satu butir pelantar. Jadi budak-budak boleh kerja macam-macam. Jalan bukan main besar. Jalan sapanai lane. Jalan kapung 2 lane. Pokok-pokok dia tanam sepanjang jalan. Tamai-tamai dia, negeri dia jadi comel. Rakyat dia dapat kemudahan. Hasil daripada minyak hak naik di tempat dia sendiri. Jadi hak ni kita tutai sampai bila-bila. Barisan Nasional tutai dengan kita sampai bila-bila. Hak alik Sia, hak kita kata minyak daripada sepadan alik Sia. Buat naik alik Sia dah, tak apalah. Tak boleh nak undur dah. Tapi hak bumi selatan, hak baru-baru terbit ni. Minyak hak baru-baru terbit ni. Gas baru-baru terbit ni. Berapa tahu naik di Kelantan? Masa saya jumpa Tan Sri, American dulu, dia kata kerana carbon content tinggi, kandungan karbon tinggi. Tapi lah ni banyak teknologi yang boleh proses gas ni. Kalau dia orang naik di Kelantan, kita boleh ada jana kuasa electricity, guna gas ni. Kita boleh jual ke Sia setengah, jual ke Kelantan setengah. Kita boleh turunkan harga gas.
harga electricity. Bahkan rakyat Kelantan boleh beri gas percuma. Kalau tidak berapa puluh tong sebulan pun, sekurang-kurang 1 tong sebulan. Kita boleh beri gas percuma untuk rakyat kita rasa. Daripada gas hot Tuhan letak dalam bumi kita. Sejak daripada azali lagi. Ini cita-cita kerajaan Kelantan. Ini cita-cita kita. Tapi dah minyak ni, gas ni naik, pak naik. Kita nak tengok statistik pun tak boleh. Tak ada siapa boleh faedah. Malah bayar royalty, tipu macam-macam cara pula. Pas nak bayar wang esah, nak bayar ke dia sendiri. Bahasa berapa dia lagi ni. Amba nak forum tu. Kalau ada forum, amba boleh waktu ambil rekod-rekod. Rekod Jabatan Statistik, amba sipek lagi. Jadi kita ada 3 malam lagi. Malam esok, amba sepatut pergi luar negara hari ni. Tapi dah tengok, Tuan Sri Muhyiddin ni bahaya kuat sangat. Duk tengok Datuk Pan ni agak sangat kecek. Ambo batalkan dulu. Jadi, walaupun patut pergi, tunggu dulu. Kalau malam esok nak forum, boleh lagi. Malam lusa nak forum, ambo siari pun boleh. Kalau tak boleh lepas ni, tak ada masa, Datuk Pan lorak sangat. Ambo masih nak forum ini. Live dalam televisyen. Kita buat dalam televisyen. Buat dalam televisyen setengah jam sore. Kita tengok. Siapa yang memfitnah? Siapa yang bohong dalam cerita ni? Siapa yang menipu rakyat Kelantan? Siapa yang mengkhianati rakyat Kelantan? Kita boleh tengok. Jadi, habis tajuk. Tajuk yang kedua, Hak Tun Mahathir segan Datuk Najib. Amba ambil so saja. Tun Mahathir. Tak ayah dia sendiri. Kalau amba segan, Datuk Tuan Ibrahim segan, orang apa kata, dah mubalah, memarahlah ke dia. Kita ambil tak ayah dia, Tun Mahathir. Tun Mahathir kata apa? Satu je. 1MDB. 1 tu satu. Satu, Malaysia Development Berhad. 1MDB. Nama satu syarikat. Hak ni Datuk Najib tubuh. Masa Mahathir dulu tak ada. Masa Pak Allah mula tak ada. Masa Najib baru tubuh. Dalam 4 tahun, 5 tahun. Kalau budak sekolah nak pergi tadika tak boleh lagi. Nak masuk pasti tak boleh lagi. Duk tengah hisap pek lagi. Baru duk tengah hisap pek, brutal. Setengah riwayat kata 30 bilion. Setengah riwayat lain kata 45 bilion. 36,000 juta. Baru umur 4 tahun, brutal 36,000 juta. Jadi Tun Mahathir kata apa nama kerja? Syarikat ni pergi brutal siapa banyak kita mau. Apa padahal? Mana pitih ni pergi? Pitih ni hilang right? 36 bilion. Jadi kalau masuk dalam poket 10% daripada 36 bilion, 3.6 bilion ringgit. Pitih ni ambil mana? Pitih ni brutal. Bukan pitih orang lain bagi, pitih brutal. Makna kena bayar. Siapa bayar? Datuk Najib nak bayar. Dia brutal apa dia bayar? Datuk Stopa nak bayar. Tun Mahathir nak bayar. Tun Mahathir tua dah. Hak nak bayarnya anak kita, cucu kita ni. Jadi letihlah rakyat kita. Kerana itulah kita nak kutip cukai dengan lebih tinggi lagi kita panggil GST. Budak-budak marah ke GST ni dia panggil geng songkok tinggi. Orang UMNO banyak pakai sokok. Geng ni lah nak kutip cukai tinggi ni. Orang PAS kena pakai piuh musim ni. Kalau geng pakai sokok, ni geng songkok tinggi musim ni. Lepas ni tak apalah. Kalau kita mengata, mungkin kita hapuskan balik GST ni. Tapi lah ni GST adalah untuk kutip cukai lebih. Dia kata tak menyusahkan rakyat. Amo tak usah bincang panjang hak ni dengan adik kakak, takut adik kakak pening. Amo hanya ambil anggaran. Bila dia buat GST ganti cukai lala ni, berapa peningkatan jumlah cukai daripada hak learning kepada hak GST? Hak naik berapa? Hak bertambah berapa? 22 bilion hak akan bertambah. 22 bilion hak bertambah ni ambil mana? Ambil daripada rakyat lah. Ambil daripada poket kita lah. Daripada poket kita ramai-ramai, kau, jadi stopok, duduk dalam hasil kerajaan, tambah 22 bilion. Maknanya susah kita lah. Pasal duit kita kau sikit. Kena bayar cukai untuk tambah duit kerajaan. Jadi kalau kata tak menyusahkan rakyat, tipulah. Macam mana mau jadi pitih kau banyak, rakyat kau sikit, jadi rakyat tak susah. Ada kau lagu tu? Pitih kau sikit, pak kita kau tak susah. Macam mana? Patut pitih kau banyak lah kita tak susah. Pitih kita kau sikit, nyambil kau kajian kata kita tak susah. Macam mana lagu tu? Kecek kita lagu tu. Jadi, bapa Datuk Pa tak jelas GST ni pada rakyat? Duk mari bagi enjin motorbuk.
Bagi Enjin Mutubuk bagus, bukan tak bagus. Tapi bapa masa belum pilihan raya tak bagi Enjin Mutubuk ni. Maknanya rakyat susah lama dah. Enjin Mutubuk ni tak cukup lama dah. Tapi bapa belum ni nak minta Enjin Mutubuk bukan main payah. Nak minta lembu bukan main payah. Nak minta beri bukan main payah. Rakyat ada 2-3 ekor beri. Lepas tu Mahathir kata orang Melayu malah. Acu ambil pitih gaji 2-3 juta sore-sore. Hak gaji merah lembu. Lama dah pegang lembu tu. Dia duduk segar lagi. Kita bui lembu boleh 100 ekor ke dia pegang. Kita buat tempat nane rupuk ke dia. Boleh 10 ekor. Kita bui kereta gala ke dia. Kita bui pitih buat gok ke dia. Dia akan jadi kaya raya. Dia akan jadi maju. Tapi kita bui kepada bekas menteri Syahrizat. Kaya dia seorang lah. Rakyat jelata, pah kalau ni 3 ekor lembu, 3 ekor lembu lah. 3 ekor beri, 3 ekor beri lah. Daripada zaman orang putih, zaman Merdeka, teka 2 Mei, siapa tu Mahathir, siapa zaman Najib ni, 3 ekor beri tu, 3 ekor lembu tu lah. Ada monyet sekawak nak inyo, tak ada apa satu. Bapa tak boleh perubahan ni. Inilah hak kita kata, Islam kena betul balik. Itulah pah nak betul balik. Kalau kita latih wakil rakyat, dia pandai doa. Doa sore dia. Tak jadi wakil rakyat pun tak apa. Kita nak wakil rakyat yang boleh betul. Negara berdasarkan prinsip parti dia. Bukan prinsip dia. Pasal kalau prinsip dia, dia masuk dalam parti. Boleh-boleh pandai baca doa pun tak boleh buat apa. Bila orang atas lagi tu, tak boleh nak betul. Tak ada falsafah perjuangan Islam, dia tak boleh nak buat apa. Kerana tu, adik kakak pilih pada 25 bulan ni, pilih parti. Bukan pilih orang. Pilih parti berdasarkan perjuangan parti tu. Perjuangan PAH nak ke Islam. Termasuk hukum dia. Termasuk hukum dia. Kalau perjuangan UMNO ni, dia naik spanduk tu, dia kata, Husan tegur kerajaan negeri. Masalah pelaksanaan hudud. Ambo tegur kerajaan negeri, memang mengaku. Tapi ambo tegur sebagai anak beranak. Iaitu ambo nak suruh anak beranak ambo ni, kau pandai lagi, kalau ngaji sekolah, kau bijak lagi. Jadi bila ambo tegur, bukan bererti adik kakak kena undi UMNO. Adik kakak kena undi PAH lah. Ambo dah lepas, ambo tegur PAH sebagai abang, sebagai adik-beradik, sebagai anak beranak. Masa ambo buat teguran hudud tu, alhamdulillah, lah ni kerja Kelantan ambil inisiatif. Hak tu 8 bulan lepas. Hak lah ni kerja Kelantan buat jawatan kuasa khas tentang hudud. Kerja Kelantan pergi berunding dengan kerja pusat. Ada kemajuan dah. Bapa dia mau ambil hak 8 bulan lepas, ni ambil hak malam ni. Ambil hak Datuk Usai kata malam ni. Gapa dia Datuk Usai kata malam ni? UMNO, dia tolak hudud. Dia lolok-lolok ya hudud. Dia mengata Malaysia berpuluh-puluh tahun dah. Adik kakak kena pilih PAH. Amo pesan malam ni, adik kakak pakoh PAH. Lepas tu, pakoh sekali. Betapa hak PAH sokmo dia pakoh. PAH sokmo. Hak UMNO sokmo-sokmo tu pakoh sekali pasal nak royalty tadi, tapi hak sebenarnya nak keredaan Allah SWT. Jadi, amo ada setepak lagi. Amo nak tunggu ni. Nombor telefon amo 019 9804 975. Amo tak ada nombor Tan Sri Muhyiddin. Kalau amba ada nombor, amba nak telefon dia. Amba tak ada nombor Datuk Stopa. Amba harap reporter boleh royak ke dia. Datuk Usai minta ada debat di Pangkalan Kubur, royalty petroleum belum pilihan raya. Kalau habis pilihan raya dia tak buat debat juga, amba akan pergi sendiri pejabat Tan Sri Muhyiddin, amba siap dah surat untuk dia tanda tangan bagi surat pada Ketua Audit Negara buat penyiasatan akaun Petronas dan akaun Kerajaan Persekutuan hak dia kutik-kutik duit tak payah ke Kelantan ni, kita akan minta Jabatan Audit buat pemeriksaan audit. Jadi Tan Sri Muhyiddin jangan lari. Namun lepas ni dia lari pula. Hamba-hamba dia pas bila-bila. Sehingga dia sign surat Ketua Audit Negara, Ketua Audit Negara periksa bagi pihak kita. Tak payah Kerajaan Kelantan latih sendiri. Hak ni pun tak reti. Macam mana? Bukan nak pelakah dia, tapi janganlah dia pelakah kita. Kalau dia reti, apa dia buat kenyataan hak sepuluh orang tak reti. Jadi yang berhenti di situ, Datuk Tuan akan sambung lagi. Hamba harap adik kakak semua, orang-orang muda khususnya, kita beri kemenangan kepada PAH, kepada calon kita. Dan dengan sendirinya, Tan Sri Muhyiddin kena betul balik masalah pembayaran royalty. Isu-isu lain, masalah dia janji nak buat lebuh raya pesisir pantai, masalah benteng banjir tempat kita tak selesai-selesai, Alik Siai buat benteng dah, kita tak buat benteng lagi tu. Hamba kira kita kecek semula.
Amun nak ambil dua tajuk tadi saja. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.